Didik TV KPM. Oh, apa kaitan je, Ego? Okey, mari kita lihat aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian. Okey, baik. Sebenarnya aplikasi yang pertama peneutralan dalam penjagaan diri, penjagaan pakaian. Yang kedua, aplikasi dalam sektor pertanian. Dan yang ketiga dalam sektor perindustrian. Okey. Okey, baik, kita lihat satu-satu. Baik. Nampak tadi tuala yang Syam pegang satu lembut, satu lagi kasar. Ya, cikgu. Okey, sebenarnya yang lembut tu cikgu dah basuh, lepas tu saya letakkan pelembut fabrik. Okey, jadi pelembut fabrik ni dia sebenarnya bersifat asid. Ya. Okey, dia bersifat asid. Lepas tu dia boleh mengurangkan nilai pH fabrik yang menjadi beralkali disebabkan oleh serbuk pencuci. Okey, serbuk pencuci yang kita gunakan untuk basuh baju di rumah tu dia bersifat alkali. Ya. Okey, jadi nanti nilai pH dia akan tinggi. Okey, jadi pelembut fabrik akan merendahkan, maksudnya meneutralkan kepada pH 7. Sebab itulah kain yang kita gunakan selepas tu dia jadi lembut. Okey. Boleh? Okey, baik. Yang seterusnya pula pembersih muka yang kita gunakan setiap hari okey adalah bersifat beralkali. Dia akan menjadikan kulit muka kita kering. Okey, jadi macam mana nak mengelakkan daripada kering? Kita gunakan penyegar yang mana ia bersifat asid dan digunakan untuk meneutralkan semula kulit muka. Sebab itulah. Okey. Nampak dekat atas meja tu ada contoh pembersih muka dan kita akan gunakan selepas bersihkan spa bilas kita akan sapu dengan apa nama dia tu? Penyegar. Okey, cikgu. Okey, boleh? Ya, boleh, cikgu. Baik, seterusnya shampoo pula, Sean. Okey, shampoo rambut biasanya sedikit beralkali. Perapi rambut yang sedikit berasid akan meneutralkan sisa shampoo yang ada pada rambut dan menjadikan rambut lebih lembut dan sihat. Patutlah kita kena gunakan kedua-duanya. Ya, okey. Baik, seterusnya pula, okey. Ubat gigi, Sean. Okey, ubat gigi yang mengandungi bahan beralkali yang meneutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Okay, sebenarnya bila kita makan makanan bergula ataupun makanan yang manis ataupun sebarang makanan, maka sisa makanan itu akan ditindakbalaskan dengan bakteria dalam mulut kita, lalu akan menjadikan keadaan mulut kita berasid. Okey, keadaan beralkali, keadaan berasid tadi akan menyebabkan kerosakan gigi. Okey, jadi sebab itu kita perlu menggosok gigi dengan menggunakan ubat gigi yang bersifat alkali. Jadi dia akan meneutralkan keadaan gigi kita. Okey, cikgu. Itu sebabnya ya. Okey. Sean, cikgu sebenarnya ada satu video akibat tidak menjaga gigi dengan baik. Maknanya tak nak gosok gigi, tidak menggosok gigi menggunakan ubat gigi. Maka kita lihat apa akibat dia. Jom kita saksikan video tersebut. Okey, jom cikgu. Cikgu, jadi yang kawasan hitam tu adalah lubang, Cikgu? Ya, lubang yang mana tadi dia bersifat asid. Gigi akan mula terhakis. Jadi untuk mengelakkan dia berasid, maka kita kena gosok gigi dengan ubat gigi. Jadi tak berlakulah yang kawasan hitam tu tadi. Okey, so kalau berlaku kawasan hitam tadi tu, maksudnya ada karies gigi ataupun kerosakan gigi. Nanti dah sakit, sakitlah gigi kita pun hilang dah, kan kena cabut kan. Okey, baik, seterusnya. Ini dalam bidang pertanian pula. Sebenarnya ya, tanah yang digunakan oleh para petani dalam bidang pertanian, bila penggunaan secara berulang kali, penggunaan baja, penggunaan racun serangga, ia akan menyebabkan tanah bersifat asid. Dia akan menjadi berasid. Keadaan tanah berasid ni dia tak begitu sesuai untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi para petani akan meneutralkan semula tanah yang bersifat asid tadi tu dengan menggunakan kapur mati. Jadi mereka akan menggunakan atau menabur kapur mati. Okey, dekat atas meja tu ada contoh sampel tanah, tanah pertanian dan juga contoh kapur mati. Kapur mati yang ni. Cuba Sean taburkan sedikit macam petani buat. Okey, taburkan dan akan nampak. Jadi tindak balas antara kapur mati tadi akan meneutralkan
keadaan tanah yang beresid. Oh, jadi nanti okey. tanah tu akan kembali subur sebab dia dah mencapai pH neutral. Ya. Okey, jadi sesuai untuk penanaman akan datang. Okey. Baik, cikgu. Faham? Ya. Okey, baiklah. Sebenarnya Sean, kapur mati ni dalam bahasa saintifik dia adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat. Ya, kalsium karbonat. Okey, cikgu. Okey, baik Sean. Seterusnya, Ya. kita lihat. Okey, selain daripada penjagaan diri dalam bidang pertanian, peneutralan juga digunakan dalam perindustrian. Ya. Okey, dalam perindustrian iaitu contohnya bahan buangan beresid. Okey, bahan buangan beresid daripada kilang akan dirawat terlebih dahulu okey, sebelum bahan ataupun sisa-sisa buangan kilang tadi dibebaskan ke dalam sungai. Ya. Jadi kalau keadaan beresid terus dilepaskan ke sungai, dia akan membahayakan kehidupan akuatik. Ya, betul. Maka oleh itu perlu dirawat sisa buangan tersebut, jadikan neutral, barulah buang ke sungai. Baik. Okey, itulah Ya. sebabnya kita kena tahu apakah aplikasi peneutralan dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, betul, cikgu. Okey, baik Sean. Ya. Okey, Sean dah faham nampaknya tadi kan? Okey, mari kita lihat Sean. Okey, boleh Sean terangkan cara ubat gigi dapat membersihkan dan mengelakkan karies gigi? Okey, cikgu. Okey, disebabkan makanan yang kita makan sama ada bergula ataupun tidak, memang daripada sana, ego, bakteria akan bertindak balas dengan sisa makanan dalam mulut dan menjadikannya bersifat asid. Betul. Dan berus gigi pula adalah bersifat alkali. Mana Ubat apabila gigi. ubat gigi. Bukan berus gigi, ubat gigi Ya, ubat bersifat gigi. alkali. Di mana apabila kita berus gigi kita, oleh kerana ia bersifat alkali, ia akan menyutralkan apa yang berasid ataupun apa yang bersifat asid di dalam mulut kita, Ya. dan menjadi neutral lah, ego. Menjadi neutral dan Mengelakkan kerosakan. kita hilang gigi kita. Kerosakan gigi dan seterusnya kehilangan gigi. Okey, kita lihat jawapannya bersama-sama mengarahkan kita ya. Ya. Okey, jawapannya sama dengan jawapan Sean. Okey, tindak balas bakteria ke atas sisa makanan pada gigi menghasilkan asid yang mengakis. Ya. Kita tahu sebab sifat asid ni mengakis kan? Jadi dia akan mengakis gigi dan akan menyebabkan karies gigi. Ya. Okey, jadi penting kita gunakan ubat gigi yang bersifat alkali dan dia akan meneutralkan asid dan akan mencegah karies gigi. Jadi gigi kita cantiklah nanti. Kan. Okey, Ya. baik. Soalan yang seterusnya. Ya. Yang ini tentang perapi rambut. Cikgu, yang ini saya tahu. Okey. Ya. Okey. Adakah perapi rambut tu penting, Sean? Okey, cikgu. Cuba Sean jelaskan sangat-sangat penting walaupun saya tak ada rambut, cikgu. Yang pentingnya sebab bila kita cuci rambut kita, kita gunakan shampoo yang bersifat alkali. Betul. Jadi perapi rambut tu penting kerana ia bersifat asid di mana dapat menyutralkan sisa-sisa shampoo yang bersifat alkali tadi. Jadi rambut kita sentiasa sihat. Dan dia bersinar. Ya, betul. Okey. Nampak Betul, perapi ya? rambut dia bersifat asid. Aha. Okey, dia akan meneutralkan shampoo yang bersifat alkali Ya. pada rambut dan ia akan menjadikan rambut bersih dan bersinar-sinar. Okey, baik. Ya, dan itulah dia aplikasi yang kita dah belajar, Igu, berkenaan dengan penggunaan asid dan alkali dan juga peneutralan, kan, Igu? Ya, betul. Dalam contohnya dalam penjagaan diri, dalam pertanian dan juga dalam perindustrian. Okey. Baiklah, cikgu, dan disebabkan saya jawab banyak soalan tadi, Igu, apakah ganjaran saya, Igu? Bintang juga, Sean. Bintang. Ada. Sean boleh pilih bintang yang berkala apa Sean nak pilih. Saya nak 2 bintang, boleh, Igu? Boleh. Okey, Teruskan, satu Sean. berwarna biru dan satu berwarna nampak macam oranye nak, Igu. Ataupun merah jambu Okey, saya di ni sini. mewakili rakan-rakan kita di rumah ya, Sean. Ya, dan kepada mereka yang jawab dengan betul juga, tanya kepada anda semua. Didik TV KPM